Kita, walaupun PAS memerintah Kelantan selama 19 tahun, tidak pernah menjadi isu. Tetapi di kerajaan-kerajaan negeri yang ditakbir oleh UMNO Barisan Nasional, ini dijadikan isu. Saya minta pandangan Yang Berhormat. Yalah, itu saya kata tadi, dalam isu ni kita tengok bukan pasal khinzir tu. Khinzir ni pun ciptaan Allah juga. Cuma bagi orang Islam, dia haram dimakan. Dan dari sudut kebersihan, kita kena tengok pula kesan dia kepada alam sekitar, bau dia, dan lebih penting saya setuju sensitivity lah. Sensitivity itu perlu juga diambil kira. Jadi kalau boleh diatasi semua permasalahan itu, saya kira tidak ada apa-apa masalah yang tidak boleh dibincang rasa ya. Baik. Saya nak catat beberapa penemuan di Malaysia tentang masalah yang kita bincangkan ini. Antaranya ialah penggunaan beta agonis, iaitu kesan kepada mereka yang memakan daging yang menggunakan beta agonis ini akan memberi kesan masalah jantung ya, dan ianya didapati berluasa dipakai dalam pemakanan haiwan bagi menggemukkan haiwan dari segi otot-ototnya, tapi bukan dari segi lemak-lemaknya. Yang kedua ialah ikan air tawar yang diberi makan daging khinzir. Ada laporan di Perak beberapa tempat yang ditemui. Saya kira isunya ialah kalau daging khinzir ini diberi makan untuk ternakan ikan air tawar, khususnya keli, apa kata kalau khinzir ini atau dijangkiti penyakit contohnya, maka kita memakannya. Itu isunya. Saya kira selain daripada apa yang telah diberi pandangan oleh Baling tadi. Kemudian dikatakan enzim babi juga terdapat dalam makanan ayam, pun ada juga diutarakan, dan kementerian dalam beberapa kenyataannya telah membuat respon. Dan sudah tentu semua orang sedia maklum the crisis virus Nipah yang telah melanda, yang telah disebut tadi oleh Rasah secara sambil lalu. Saya kira persoalan ini telah tiba masanya rang undang-undang ini menyelesaikan semua permasalahan ini, termasuklah dari segi penguatkuasaan. Saya mencadangkan kepada pihak Timbalan Menteri yang membentangkan tajuk ini, antara lainnya ialah perlu kita melihat persoalan penarafan dan piawaian, supaya kita melihat undang-undang ini, rang undang-undang ini bukan hanya rang undang-undang, tetapi dia ada satu tindakan. Pertamanya iaitu sistem maklumat dan laporan tentang bahan makanan yang digunakan yang mempunyai kesan negatif kepada kesihatan manusia. Mesti ada satu data dan report supaya boleh kita mengawal dan kita dapat tengok bagaimana ia yang digunakan. Yang kedua ialah sistem penguatkuasaan. Nah, ini penting. Saya kira telah disebut oleh rakan saya tadi, kalau rang undang-undang cantik sekalipun kita bahas cantik, dan saya kira dalam hal ini kita tidak akan berbalahan kerana ia soal makanan yang kita makan tiap-tiap hari ya. Saya kira perlu penguatkuasaan yang lebih serius. Sebab itu saya juga ingin bertanya sebagai sebahagian daripada perbahasan saya, dari segi kawal selia dan penguatkuasaan ini, sejauh manakah kemampuan pihak penguatkuasa di bidang veterinari contohnya, kementerian contohnya, untuk menguatkuasa benda-benda yang begitu memberi kesan yang besar dalam industri kita ini, industri pemakanan haiwan ini. Jadi saya minta janganlah kita buat undang-undang yang baik, tapi bila maitan penguatkuasaan, bila kita tanya kepada menteri, awak jadi macam ni, mereka akan kata tak cukup kaki tangan, tak cukup penguatkuasaan. Jadi saya harap benda ini diambil kira juga ya di dalam bidang penguatkuasaan rang undang-undang yang kita bincangkan. Sebab itu saya juga bersetuju dengan Lembah Pantai tadi tentang kekurangan makmal research base ya, research yang penyelidikan yang mungkin ada masalah-masalah baru yang ditemui yang boleh kita ambil atau kita kawal keadaan ternakan haiwan kita ini. Sebab itu penyelidikan, penguatkuasaan mesti memegang satu tema, iaitu selamat dari ladang ke hidangan. Itu menjadi kita punya moto ya, safe from farm to table, atau ada yang kata from farm to fork. Ketika nak makan tu sehat daripada ladang, itu mesti ada dalam kepala kementerian. Yang seterusnya, penyelarasan dan komunikasi dengan pengusaha-pengusaha makanan haiwan, penyelidik, veterinari, institut kesihatan awam, mesti ada satu coordinated effort di kalangan mereka supaya tidak tercicir mana-mana pihak
Dan saya ingin menyarankan dan mencadangkan juga NGO-NGO seperti CAP contohnya. Saya kira dia very advanced dalam kajian-kajian mereka terhadap isu yang kita bincangkan di dalam parlimen ini. Mengapa tidak libatkan mereka sama untuk mereka juga boleh bagi input dan dilihat sebagai partners, dilihat sebagai rakan dalam konsep safe from farm to from farm to table yang kita sebutkan tadi. Termasuklah NGO-NGO lain yang prihatin terhadap isu-isu ini. Yang keempat, saya mencadangkan kepada pihak kementerian, yaitu integrasi. Ya, benar. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua Parit Buntar. Apabila Parit Buntar menyentuh tentang penguatkuasaan dan kerjasama dengan NGO ni, saya rasa tertarik dengan apa yang telah dikeluarkan kenyataan banyak oleh CAP Penang. Itu tentang wujudnya, ianya bukan hanya khusus kepada makanan haiwan, tetapi pos haiwan, maknanya dari segi pembungkusan, dari segi transport makanan haiwan-haiwan tersebut yang kita nak makan. Misalnya formalin digunakan untuk preserve ikan, misalnya banyak didedahkan oleh CAP. Begitu juga dengan beta agonis yang terdapat dalam daging yang masih wujud dalam daging-daging yang kita import. Begitu juga dengan penggunaan antibiotik dalam telur. Walaupun dalam undang-undang ini tidak disebut tentang antibiotik selepas telur itu keluar daripada perut ibu dia, tapi antibiotik yang digunakan di dalam makanan haiwan yang diberi kepada ayam. Tapi wujud antibiotik yang dimasukkan ke dalam telur itu sendiri untuk melawan bakteria salmonella misalnya. Begitu dengan telur-telur yang dihasilkan, diklaim ataupun dikatakan sebagai telur yang rendah lemak, iaitu omega 3 egg. Ini semua perkara-perkara yang memerlukan kerjasama daripada kerajaan ataupun penguatkuasa dengan NGO. Saya rasa ini merupakan satu penekanan yang perlu diberi perhatian berat oleh pihak kementerian. Apa pandangan daripada Parit Buntar tadi? Ya, saya terima itu sebagai sebahagian daripada ucapan saya. Akhirnya, last but not least, yaitu semua persoalan yang dari awal tadi kita cakap hingga hari ini, saya kira ada satu agensi yang begitu besar peranannya dalam memastikan apa yang telah kita utarakan itu semua, yaitu integrasi konsep halal. Integrasi konsep halal dalam bidang ini dengan mewajibkan standard halal di kalangan pengusaha-pengusaha pemakanan haiwan. Saya kira itu antara yang cabaran besar juga bagi pihak halal development corporation ini untuk integrate di dalam industri ini juga, supaya ada di sana satu standard halal terhadap pemakanan haiwan yang akan diberikan kepada haiwan yang kemudian akhirnya akan dimakan oleh pengguna seperti kita. Saya kira ini penting, dan saya nak tahu sejauh mana. Saya pun dipahamkan agensi halal ni pun tak cukup tenaga juga. Ya, banyak dia kekurangan tenaga. Sebab itu saya kira kalau benda yang besar begini cukup baik, mengapa kita tidak memikirkan untuk memperkasakan lagi dari segi sumber manusia untuk memperbanyakkan penguatkuasa dan pegawai-pegawai yang akan melihat semua ini. Akhirnya, yang ini akhir betul lah, yaitu saya tertarik juga, walaupun saya tidak berapa ambil berat, tapi disebut di sini dalam bahagian 1 bahawa akta ini terpakai hanya bagi Semenanjung Malaysia, wilayah Persekutuan dan Labuan. Persekutuan Labuan sahaja. Jadi saya pun tak tahu, saya nak minta penjelasan daripada Perdana Menteri, apakah kengkangan sehingga menyebabkan akta ini hanya terpakai untuk Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan dan tidak termasuk Sabah dan Sarawak. Apa kengkangan dia, apa problem dia, dan lebih penting dari itu, kita khawatir apa yang kita bincangkan Tan Sri Speaker tentang kepentingan besarnya rang undang-undang ini, tiba-tiba Sabah dan Sarawak tidak comply kepada apa yang kita bincang. Adakah ini bermakna Sabah dan Sarawak does not deserve such a good undang-undang here, or what? Jadi saya minta supaya saya tahu Sabah Sarawak, mungkin mereka pun tak perasan kot benda ni. Dari kami dari Semenanjung cuba untuk membantu mereka supaya saya mau orang Sabah dan Sarawak pun sehat juga seperti
orang Semenanjung. Tapi apa masalah dia? Apa kengkangan dia? Kalaulah ada kengkangan kerana mungkin di Sabah Sarawak ada dia punya standard sendiri, saya nak tahu standard dia ikut tak apa yang kita bincang di sini ataukah dia ada standard dia sendiri. Saya kira itu, Tan Sri Speaker, antara beberapa topik ataupun bahan yang saya ingin